Pada Julai 2020, saya telah dijemput ke CTC FM untuk memenuhi segmen Inilah Ceritaku. Alhamdulillah, terima kasih kepada CTC FM yang beri saya peluang untuk bersama dalam segmen tu di sana. Semoga ada cerita di dalam Inilah Ceritaku ini yang memberi manfaat kepada anda-anda semua. Banyak yang saya dapat olahkan dengan lebih luas. InsyaAllah saya akan cuba kupaskan balik semula apa yang saya pernah ceritakan dengan lebih detail dan terperinci di dalam channel YouTube saya ini nantilah. Okey, jom kita roll intro dan kita tengok. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua penonton-penonton khususnya yang menyaksikan live pada malam ini untuk 6 hari bulan Julai 2020. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi sekali lagi dalam episod yang ke-130 di mana segmen Inilah Ceritaku. Baik, untuk sebelum saya pergi lanjut, kepada semua penonton-penonton yang ingin mengetahui, kami ada menyediakan channel YouTube kami, ya, yang mana kita segmen-segmen yang lepas semua kita masukkan ke dalam CTC FM channel YouTube. So rajin-rajin pergi sana. Semua segmen, ada segmen Inilah Ceritaku, kita ada segmen untuk technical BBMA bersama Cikgu Aslan Hashim dan juga fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Baik, jangan lupa subscribe channel YouTube kami ctc.fm. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana memberikan perhatian. Dan Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan berkenalan dengan seorang lagi trader kita yang akan berkongsikan kisah suka duka permulaan, bagaimana mengharungi perjalanan untuk menjadi seorang trader ni. Jadi Alhamdulillah, tanpa membuang masa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk anda, misal kata contoh anda nak tahu pengalaman, nak tahu teknik belajar, nak tahu apa saja dengan tetamu kita kali ni, saya alu-alukan, kami alu-alukan. Baik, saya dan Boboy dah bersedia, tetamu kita pun dah bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah. Dah makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul lah orang cakap, datang konti memang kenyang lah. Datang konti memang kenyang. Terima kasih juga sebab bawa apa tadi tu? Puding dengan kek. Pandan cheese. Pandan cheese. Itu homemade Homemade. Wow. Memang buat berniaga ke apa? Asalnya memang kita orang berniaga, tapi baru start lah secara kecil-kecilan lah. Okey lah tu. Termasuk dengan roti lah tadi. Yang ada buat kat rumah roti lah. Alhamdulillah. Baik. Okey, untuk episod yang ke-130 ini, apa kata kalau kita berkenalan dulu sedikit, latar belakang ke yang boleh merapatkan lagi antara penonton saya dan juga tetamu kita. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. First of all, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak pada Pak Su sama, dan juga seluruh warga kerja CTC FM lah atas jemputan ni. So saya hanya menyantuninya lah. Alhamdulillah. So kalau kita tengok saya umpamakan macam ni lah. So kalau kita tengok setiap hari Ahad, I can see your voice tu. Semua orang dia nak tengok yang final tu, suara dia sedap. Tapi saya anggap kehadiran saya ni macam penyanyi bersuara sumbang lah. Allah. Jangan macam tu. Tak ada. Dia setiap trader ataupun setiap insan tu dia betul. punya pandangan lain, pengalaman dia lain. Itu yang kita nak. Saya saja je bergurau. Boleh, no problem. Okay, nama? Anyway, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Hasmar bin Ramli. Nama diberi Hasmar bin Ramli lah. Okay. So semenjak kecil orang panggil, dalam keluarga saya dia panggil Mai. Jauh sangat tu. Mai sebab Hasmar. Hasmar. Mar belakang tu, kalau dia panggil Mar bunyi macam perempuan. Jadi dia ambil Mai. Dia ambil Mai.
Oh tu And yang then, nama Cimai ni. and then pada tahun saya dulu sekolah rendah, antara pemain bola sepak yang star lah. Wow. Star. So saya ada seorang peminat hardcore. Dia yang letak nama Cimai tu lah. Dia tambah CI kat belakang tu. Oh. Dan saya dapat, peminat tu saya lelaki dapat ke perempuan? Lelaki. Oh, lelaki. Saya dapat nama tu pada tahun 1986 lah, waktu Darjah 6. So umur saya sekarang ialah 46 tahun. Lahir pada 1 Mac 1974. Okay. So saya perkenalkan diri je dulu kan. Perkenalan diri dulu. Itu je. Asal So daripada lahir di Hospital Besar Kuala Lumpur. Okay. Tapi sekarang ni wad bersalin tu dah tak ada lah. Ya ke? Ya. Oh, Tak silap saya last year kot dia tutup. Oh. Okay. Tempat. Dan tapi sejak umur 8 tahun saya dibesarkan di Negeri Sembilan. Kalau di Negeri Sembilan tu nama kampung tu Kampung Legung Ulu. Daerah Kota Negeri Sembilan. Postcode 71350. Oh, kota Tahu, dekat dengan Cengkau di atas sikit daripada atas Cengkau. sikit pada Cengkau. Dia kalau daripada Rembau ke Tampin tu dia tengah-tengah lah. Dia tengah-tengah betul. Sebab kota ni saya sini je dekat Rembau je. Tu nenek saya. Saya telah mendirikan rumah tangga pada tahun 1994. Baik. Betul, 1994. Dan mempunyai sekarang ni 6 orang cahaya mata lah. Alhamdulillah. Yang datang dengan saya tadi anak saya yang sulung umur 2 tahun. Sebab saya rasa ramai yang tahu saya telah dikategorikan sebagai OKU, penglihatan. Jadi saya memang tak mampu nak drive lah. Sebab ada Alung. Alung yang bawa lah. Alhamdulillah. 5 orang lelaki, seorang perempuan. 5 lelaki, seorang perempuan. Yang last tu perempuan? Yang second last. Alhamdulillah. Merasa kat tu kan. Cuma kelahiran yang perempuan tu diselangi dengan sedikit kisah duka lah. Di mana 30 hari selepas wife saya bersalin, saya dimasukkan ke hospital atas kes kanser usus stage 3. Allahuakbar. Masa lahirnya yang perempuan ni? Ya, betul. Anak perempuan. Dan 30 hari saya dimasukkan ke ward atas sakit dan disahkan mengidap kanser usus tahap 3. Tahap 3 dah tu. Dan waktu tu wife saya teman saya di hospital dan anak saya dijaga oleh arwah makcik saya lah. Dan dia setiap kali waktu melawat tu dia akan bawa baby tu datang berulang-alik ke hospital untuk bagi susu. Allah. Maknanya baby tu sentiasa nak kena, yalah, bini yang jaga, dia nak menyusu kan. Ya Allah. Itulah cerita yang saya terkejut dengar tu. Dan untuk pengetahuan sekarang, saya juga sekarang ni sedang mengidap kanser yang terbaru, iaitu kanser darah stage 1. Dan saya sekarang menjalani kemoterapi, makan ubat lah. Pada tahun 2007 yang saya kena kanser usus tu, saya buat kemoterapi yang masuk chemical dalam badan kita tu. Okay. Untuk cairkan darah ke apa tu? Dia masukkan chemical untuk bunuh segala sel-sel kanser dalam badan kita. Dia kena buat rutin ke? Ataupun ada 6 bulan 5 kali setiap bulan. Masa tu botak lah, semua gugur habis. Masa tu 2007 Tuan Cime memang masuk dalam alat untuk kemoterapi tu? Tak masuk. Dia cuma suntik ubat dalam badan kita je. Pun boleh gugur juga rambut dia? Gugur. Yang tu dia panggil radioterapi. Radioterapi. Sebab kita ada pengalaman kan, kita kongsi lah. Betul. Maknanya bagi saya lah satu pengalaman yang mahal. Dan anda di luar sana ambil ni sebagai kekuatan sebenarnya. Bukan senang. Baik, itulah pengidap kanser ni dia orang yang paling tabah sekali. Dia lah dia kena harungi sakit dia sendiri yang tahu. Kita baru kena sakit gigi, kita dah lupa diri sekejap. Tapi ini tuan-tuan dan puan-puan, ni kanser darah tahap 1 daripada kanser. Yang kanser usus dah selesai. Kanser usus kisah dia pun agak sedih juga. Sebab saya dah tidak dibenarkan cek di hospital kerajaan sebab saya ada hutang tertunggak. Okey. Jadi lepas 3 tahun je saya cek, lepas tu saya tak mampu nak bayar, so tak ada cek lagi lah. Tapi alhamdulillah lah, sejak saya sampai
2007 sehingga sekarang 2020 saya tak pernah kena sakit perut yang teruk lah. Alhamdulillah, Allah bantu tu. InsyaAllah. Baik, di ruangan komen ada Syahir Fuad Haibaksu. Dengar Syahir ni cerita yang hebat daripada setiap tetamu yang hadir. Setiap tetamu yang hadir pastinya mempunyai satu cerita yang boleh kita ambil, jadikan semangat untuk kita sepadan. Okey, bagaimana pula kehidupan sebagai seorang trader? Sebelum tu bekerja sebagai apa? Okey, saya start kerja pada tahun 1994 di Sony MCS Malaysia Sdn Bhd, Bandar Baru Bangi. Wah, Sony. Saya masuk dulu daripada popular gilang tu. Gila, popular. So saya masuk sebagai juru teknik biasa. Baik. Sehinggalah saya resign pada tahun 2016. Posisi terakhir ialah senior engineer lah. Wow. Dia dah berapa tahun dah ni? Kan? Dan saya mula kenal forex iaitu pada sesi meletupnya GWG effect. GWG tak apa ke sebut dia? Tak apa. Taklah, kita sebut je, kita tak burukkan dia pun. Cuma pada waktu tu saya minta perhatian seorang sebab saya pada waktu tu saya mula kenal nama Atuk Pemalu. Okey. Dan saya suka dia punya posting-posting dan saya minta saya dapatkan pandangan dia lah sebelum saya sertai benda tu. Baik. Dan alhamdulillah dia bagi saya feedback yang baik lah, yang mengatakan benda tu ada potensi untuk jadi benda yang tak baik lah. So and then tidak lama selepas tu, tak silap saya, Atuk dia buka kelas Zero to Hero. Oh, okey. Zero to Hero. Dan saya mendaftar untuk jadi ahli pelajar lah. So guru pertama saya dalam forex yang official Atuk Pemalu lah. Atuk Pemalu lah. Okey, macam mana boleh tahu tentang forex ni? Okey, saya nak sebut juga seorang rakan lama saya di Sony MCS. Saya rasa ramai orang kenal dia kot. Azlan Muhammad Yusof. Azlan Muhammad Yusof. So dulu saya mula perkenalan dengan dia waktu tu dia di handle forex. Handle forex. So dia dulu waktu kerja di Sony, dia ni kerja operator biasa. Okey. Operator biasa, saya masa tu supervisor. Okey. Tapi saya tak jaga dia. Maksudnya dia kerja bahagian lain lah. Okey, department lain-lain. Department lain-lain lah. Lepas tu saya ni suka, bila waktu rehat, saya suka berbual dengan dia. Sebab saya tengok dia ni operator biasa, tapi dia punya cara pemikiran tu macam advance sikit. Advance sikit kan. Jadi kita pun mesti ada something kat Mamat ni lah. So basically rupanya dia memang diploma punya graduation. Tapi sebab tak ada kerja, so dia rembat je lah jadi operator. Sebab saya sepanjang kerja di Sony, saya banyak jumpa orang yang lepasan universiti jadi operator, ramai. Tapi bila kita bersembang dengan dia tu, kita perasan lah cara dia menyampaikan sesuatu, cara dia kongsi pendapat, pandangan kan. Dan daripada situ saya pernah nampak tiba-tiba lepas dia berhenti 2 tahun lepas dia berhenti kot, saya nampak dia mengajar. Dan masa tu ada hal forex lah. Saya kata patut rupanya dia berhenti kerja dan dia buat forex lah. Dan saya kontak dia balik. Dia berhenti kerja kerana sambung ke forex. Dia asalnya dia nak sambung belajar, tapi saya tak tahu apa cerita. Dan tiba-tiba saya nampak dia mengajar. Dan saya kontak dia, kemudian kita orang jumpa di, tak usah saya, pertemuan saya pertama dengan dia dekat Ampang Waterfront. Ingat lagi ya? Waktu tu saya sekali dengan Rohaizat. Ni semua nama-nama orang ada nama ni. Dan waktu tu ada seorang klien daripada offshore bawa cash 20,000 dalam beg dia sebab nak deposit. 20,000 cash Dan malam tu saya stay dekat office Rohaizat tu lebih kurang sampai pukul 4 pagi kot. Tapi masa tu dia orang tunjuk chart kat depan tu, saya memang tak tahu apa. Yelah, memang tak belajar, belum start belajar apa kan. Just sebab waktu tu sahabat saya ni dia dikenali dengan teknik TBUS dia. TBUS pernah dengar kan? Saya rasa Pak Su pernah dengar. TBUS rajin dengar, tapi sekarang ni dah jarang-jarang dengar. masa mula-mula tu kan. Okey, dan selepas itu adalah
pencetus. Boleh tak saya cakapkan pencetus? Ya betul lah. Sebab bila nampak ada somebody datang dengan duit cash apa semua, cakap benda ni apa yang terfikir dalam fikiran masa tu? Pada saya macam kenapa orang ni datang dengan duit yang sebegini banyak dan dia nak buat benda ni lah. Okey. Kan? Betul lah. So maksudnya mungkin ada potensi untuk dia gandakan duit tu Duit jadi dia. something yang lebih hebat, lebih luar biasa lah Luar kan. biasa. Tapi kita masa tu memang zero. So kita macam tak tahulah. Oh ya, sebelum saya lupa, sebenarnya sebelum saya jumpa Atuk Malu tu, lepas saya jumpa kawan saya ni, kita orang bergambar. Okey. Dan tiba-tiba ada seorang bos saya dekat Sony. Rupanya dia ni pun forex trader. Cuma dia silent lah. Okey. Tapi kalau saya rasa orang perasan kot, sebab dia pernah menang kereta Mercedes yang FBS bagi tu. Okey. Kalau ingat lah, saya tak ingat berapa tahun dulu, saya sempat merasa lah dia bawa naik. Mercedes kan? Ya betul. Ya. So jadi waktu tu dia kontak saya, kenapa kau pergi jumpa Azlan ni, dia kata kan. Kau dah involve dalam forex ke apa semua? Saya kata tak ada, sebab dia ni dulu budak Sony lama. Dan bila dia kata tu, kalau kau nak minat dengan forex, datang rumah aku, dia kata kan. So saya datang rumah dia. Waktu tu ada 7 orang kot dalam rumah tu. Oh ramai. Waktu tu tengah trending Omar Ali punya BBMA lah. Okey. Cuma waktu tu saya ni ialah sejenis orang yang tak suka berserabut. Pada waktu tu saya tak condemn teknik tu cuma saya kata benda tu tak sesuai dengan saya lah. Betul lah. Itu je, sesuai dengan tak sesuai je. Saya tengok dia berselirat kan, saya kata tak ada lah ni. Tak ada lah. So saya tak ambil serius waktu tu lah. Okay. Sampai saya betul-betul belajar dengan Atuk lah. Maknanya maknanya itu permulaan pandangan bila tengok chart dengan berselirat-selirat. Betul. Okey. Dan saya nak tahu juga sebab apa boleh terus nak dengan forex ni? Sebab berkawan ke dengan dia orang ni, ataupun Cimai nampak boleh buat duit benda ni? Jujur saya kata lah, sebab tu saya macam tak ada intention apa-apa kot. Macam tak ada apa kata, matlamat belum ada kot. Sekadar sebab saya ni kategori orang yang suka mencuba banyak benda. Waktu saya sihat, saya boleh buat foto editing, saya boleh tanpa perlu belajar kat mana-mana. Wow. Saya boleh buat semua kerja buat ni. Saya boleh buat website, saya boleh buat ni. Cuma sekarang ni agak limited lah. Cuma macam logo Faculty of Forex ni, saya pakai cap ni. Okey. Ini saya design waktu keadaan mata saya macam ni lah, guna Photoshop. So saya memang berkemampuan untuk buat, tapi tak terror lah. Maksud saya minat belajar. Contohnya gitar, drum semua saya boleh main, tapi saya tak boleh main macam orang hebat-hebat lah. Tapi kalau saya nak layan diri sendiri tu boleh. Pegang gitar, nyanyi lagu kan, tu boleh. Maknanya, jadi saya cuba mencuba. Cik Cimai ni sebenarnya bagi saya lah, Cimai ni seorang yang dia punya dalam diri ada seni kreatif. Sebab semua benda nak cuba. Orang kata tangan kidal ni dia kreatif. Ya. Itu yang saya nak cakap, nak sampai. Okey, dan bermulanya detik permulaan start. Okey, aku dah ambil keputusan aku nak join forex ni. Apakah sebab-sebab dia? Kena buang kerja ke, tak ada kerja ke? Masa saya mula belajar dengan Atuk Pemalu tu, kita belajar melalui webinar sajalah. Okey. Dan pada masa tu kita orang start awal puasa kot. So raya tu first time lah saya berjumpa dengan Atuk Pemalu kat rumah dia. Okey. Dan tahun berapa Tahun kalau boleh sikit 2014 saya ingat lah. Okey. 2014 kalau ni raya lah ni, jumpa masa raya. Belajar sebelum raya. Sebelum raya. First face to face pertama masa raya. Wah, ni syok ni. Cerita kan. Dan waktu tu saya barulah berkenalan dengan dia. Dan saya tengok dia ni orang yang agak terkenal lah di pesada industri forex ni. Okey. So waktu belajar dulu, saya ni memang IT pun saya agak cepat tangkap lah. So jadi bila waktu webinar tu ada rakan-rakan yang tak boleh nak
apa? Join. Okay. So waktu tu Atuk pun dia punya kepakaran dalam IT ni agak kurang sikit lah. Tok jangan marah tu So jadi saya antara orang yang bertanggungjawab untuk record semua webinar. Dan saya convert, saya create satu group private group di YouTube. Saya upload kan. So jadi saya automatic macam tu. Waktu tu tiba-tiba Atuk jadikan saya ni macam orang kanan ni lah. Apa-apa Cimai. So di kalangan ZTH tu, kalau sebut Cimai ni semua kenal lah. Dan kemudian bila saya dah start belajar, Atuk mula involve dengan GA Effect. GA Effect. Ya. Dan waktu tu ada dia selalu buat seminar di Bangi. Dan saya cabar diri saya cakap, Tok boleh tak saya mengajar sekali? Saya kata. So Atuk kata dia macam cuak jugalah sebab saya. Yelah, maksudnya Cimai berani tu nak mengajar tu. Sebab saya last position saya di Sony EMCS Malaysia Sdn Bhd ni, saya ni dalam bahagian Hitozukuri. Hitozukuri ni dalam bahasa Jepun ialah People Development. So saya memang ditugaskan oleh bos-bos kat sana untuk develop operator, line leader, supervisor. Untuk saya educate diorang, jadikan diorang ni lebih capable untuk jaga production lah. Jadi dah terbiasa lah. Dah terbiasa. Jadi saya pun kata bagi saya cuba sekali boleh tak? Saya suka mengajar ni, saya kata. Okay. Then saya buat first appearance saya, tapi saya je ambil benda biasa-biasa je lah. Masa tu teknik saya tak pandai kan. Basic je lah. Basic kan. So Atuk kata kau ni memang ada talent mengajar ni. So start daripada situ dia bawa saya. So pengalaman saya dengan Atuk banyak lah. Saya dibawa ke Indonesia, Brunei, Sabah, Sarawak, seluruh Malaysia tour. Memang dia akan bawa saya je lah. Orang kata backup dia untuk mengajar lah. Itulah, kita tahu nama Atuk Pemalu ni dalam dunia forex ni orang kenal. Dia punya result bagus, cara pembelajaran, teknik dia, pengikut pun ramai. So kita tak tahu rupanya Cimai ni sebenarnya adalah pernah menjadi orang kanan lah, pernah kata. Jadi lah kan, orang sekeliling yang membantu. Dari situlah saya mula kenal super trader. Tapi cuma apa yang saya perasan lah, ada nama-nama yang telah hilang. Ada nama-nama dah hilang silent kot. Mungkin tu sangat kita positif lah. Mungkin ada yang hilang. Jadi saya mengikuti perjalanan tu dengan sebetul-betulnya lah. Saya tengok orang yang keluar kat Facebook, kemudian hilang, keluar balik, hilang. Cuma saya tak kenal ramai sangat orang waktu tu. Sebab kelompok saya, kelompok yang Atuk Pemalu kawan, itulah kelompok saya lah. Okey, itu bahagian mencebur diri dalam forex, industri forex. Baik. Cara pembelajaran di awal-awal dulu daripada zero untuk mengetahui forex ni. Masa tu bagi pengalaman Cimai macam mana? Kalau kita betul-betul So sebab tu sekarang saya bangunkan Faculty of Forex ni, sebenarnya saya nak tekankan kepada asas. Pada saya kunci utama dalam orang yang nak cebur dalam industri ni ialah asas. Maksud saya asas tu merangkumi semua benda lah. Sebab saya pernah jumpa trader yang dah trade 2 tahun, tapi bila saya tanya Rachel C, dia tak boleh jawab. Betul. Ada. Dan ada yang bila saya tanya trade based on apa, tekan je bang, saya tengok dia nak naik, saya tekan buy. Kan? So jadi bila saya fikir macam tu, lepas saya jatuh sakit dan saya hilang penglihatan 80%, saya cakap dengan wife saya, apa yang saya boleh buat kalau saya terperuk di rumah? Saya cakap, wah saya boleh tak saya rasa saya boleh mengajar benda yang simple-simple kot. Macam basic forex, apa senario biasa dalam industri ni, macam mana kita nak kenal scam dengan benda yang betul. Kan? Dan wah saya kata cuba je lah, dia kata kan. So saya pun asalnya saya letak nama teratak forex Seremban 2 sebab saya duduk di Seremban 2. Okey. Dan sepanjang saya memulakan teratak forex Seremban 2 tu, saya rasa ada lebih kurang 20 ke 25 orang yang datang lah untuk belajar secara personal dengan saya. Sebab saya dah cerita kat dia orang, saya ni mata tak apa nampak, saya tak boleh keluar pergi mana-mana. Kalau you sanggup datang rumah, you datang, saya ajar.
Dia orang sanggup pun datang Datang. Dan mostly kebanyakannya ada yang dah trade agak lama, ada juga yang trader yang baru lah. So saya ajar semua. Maksud saya, pada saya macam kita nak solat. Kalau kita ada asas, kita nak buat solat apa pun boleh. Solat tahajud, solat Jumaat, betul. solat hajat apa semua kan. Asas Tapi kunci dia ialah, keyword dia ialah back to basic tu dulu. So sebab tu saya kata, bila saya dulu melalui zaman tu kan, saya tu macam asas tu tak pegang kuat. Tu So jadi merapu-rapu lah. Sebab kalau nak cerita jatuh saya ialah semasa saya dapat VSS, Volunteer Separation Scheme. Okey. Saya ada dapat 100k lebih RM, tapi 40,000 RM habis dekat forex. Dan yang saya kecewa ialah saya habis bukan disebabkan trading, saya sendiri. Baik. Sebab tu saya maaf lah, pada saya ada pernah buat posting yang pertama saya terkena ialah dengan pool account. Pool account di mana yang saya selalu tekankan, saya tak suka pool ni sebenarnya. Sebab dia melibatkan wang yang dikumpulkan atas satu nama. Dan cuba kita fikir realiti dia. Kalau lah saya kumpul duit 40,000, tiba-tiba saya meninggal dunia. Wow. Kan? Macam mana nak ambil duit tu balik? Ya, apa akan jadi pada orang-orang yang letak duit kat saya? Adakah saya dah well prepared? Kalau aku meninggal, orang ni manage. Orang ni akan bagi balik kat engkau je ni sini. Kan? Jadi saya terkena pool ni ialah saya tak dapat access pun kat account tu. Saya parking 2,000 USD. Baik. Okay. Bulan pertama, saya tak nak sebut broker lah, tak apalah. Leader pun tak payah sebut. Okay. Cuma waktu tu saya bodoh kan. So saya pun letak 2,000. Saya tengah duit tengah banyak. Okay, letak 2,000. And then bulan pertama dia bagi saya profit dalam 17% kot. Wow. So bulan kedua ada lebih kurang 9. Bulan ketiga terus saya dapat info akaun tu dah MC. So tak ada lagi dah. Dan bila saya tanya, waktu 2 bulan pertama tu pun saya minta, dia kata akses ke akaun tak boleh dapat. So tadi saya start mula belajar, kat sini ni rupanya tricky thing yang ada dalam industri ni. Benda ni yang saya selalu sampaikan kepada student-student lah yang datang. Bahaya Ya. Pool account ni boleh terangkan lagi, pool account ni biasanya bagaimana? Orang yang apa yang saya faham, yang saya pernah usah-usah, kita nak bagi tahu kat orang luar ni. Yang saya pernah usah-usah lah. Sebab saya ni kerja saya suka mengusah orang. Saya ni ada satu orang panggil kita ni macam Dark Vader lah. Oh, okey. Dia ada satu akan jadi dark side dia tahu. Dark side ni kita akan cuba usah orang tu. Macam baru-baru ni saya dikecam oleh orang yang buat industri forex. Dia kata dia buat package lah. Oh, tu yang pool account. Okey, ni kefahaman saya dalam pool Okey. Pool ni ialah saya gambarkan, kalau saya salah saya minta maaf lah. Saya gambarkan trader tu memerlukan satu dana yang besar untuk dia sedap trade. Jadi dia akan kumpulkan duit-duit daripada orang. Baik. Dan tapi orang tu tidak berpeluang untuk buka akaun atas nama sendiri sebab nama dia pool kan. So kolam tu akan ada satu nama je lah. So contohlah saya pun ajak Pak Su parking 1,000, Boboy parking 1,000. In total saya dapat 10,000. Jadi bila saya masukkan 10,000 ni dalam pool saya, figure tu jadi 10,000 lah. Kan? Betul. So jadi saya akan trade. Dan bila profit sharing saya akan share lah. So ada setengah orang dibuat pool, dia share investor password. Okey. Kan? Separuhnya. Separuhnya. Ada segelintirnya yang macam baru kes ni saya kena marah. Dia PM saya personal lah sebab saya komen kan. Dia kata saya tanya boleh ke saya dapat akses kepada investment saya. Dia kata tak boleh. So daripada sini saya macam anggap, saya pakai logik akal je. Kalau benda ni tak boleh dilihat, apa hidden agenda yang ada, kan? Bukan saya nak memburukkan, tapi saya nak memperingatkan orang. Dekat situ ketelusan tak ada dah. Saya memang jujur saya kata, saya kalau pool yang melibatkan bukan nama sendiri, saya totally tak setuju. Sebab in case lah hari ni kita depo, semua orang depo ada 1 juta, tiba-tiba Allah jemput kita malam tadi, kita nak bawa 1 juta tu amanah orang, siapa nak pulangkan balik? Ni 10 orang menjumpa kat kita. Betul. Buatnya ialah soal kematian, kebiasaannya kematian. Dia tak loss tapi kematian. Contoh, dia kalau difaraikan pergi ke anak.
Anak tu boleh ke bagi balik dekat orang? Ya, betul. Ya Allah, siksanya. Okey, ini satu yang istimewa supaya rakan-rakan kita di luar sana tidak jauhkanlah. Benda kita boleh niaga sendiri, kita boleh trade sendiri. Kenapa perlu nak pull, nak cepat kaya? Sebenarnya nanti saya minta nasihat dengan Cimai, macam mana nak kawal diri. Sebelum tu saya nak layan dulu rakan-rakan di komen ni. Kita ada Syahir Fuad, hai Pak Su, Syafakallah Tuan Cimai daripada Syahir. Daniel, news pukul 10 buy or sell. Sabar Daniel, itu kena tanya Cikgu No-Name. Cikgu No-Name. Okey, terbaik bang Fakulti of Forex daripada Muhammad Alif Kamal. Hanif Ibrahim, saya juga follow Abang Cimai, post dia selalu tengok dia travel kat Vietnam. Memang legend Abang Cimai ni. Wow. Ada peminat rupanya. Bukan Vietnam tu. Betul? Kemboja. Mungkin silap lah tu. Itu pun zaman kejatuhan tu. Zaman kejatuhan? Saya selepas yang cerita VXS tadi, dan bila saya lost 40,000 tu, saya mula hilang arah lah. Okey. Dan saving saya semakin hilang. Sampai satu ketika saya dah pinjam orang, saya ingat dalam 15,000 kot. Kawan-kawan terdekat. Duit RM. Maksudnya saya tak, dah VSS tu habis dah? habis. Saya lost, lepas tu saya cover sebab saya tak ada kerja waktu tu. Macam tumbang ambing lah. Okey. Kemudian di saat saya terlalu kritikal tu, saya buat solat hajat lah. Solat istikharah. Lepas tu buat solat hajat, saya minta ditunjukkan jalan. Alhamdulillah lah. Dia 3 hari lepas tu saya dapat tawaran jadi production manager di Cambodia. Wow. Oleh bos lama saya. Bos lama dekat Sony? Dekat Sony. Okay. Dia pun berhenti, dia jadi general manager di sana. So jadi saya dapat tawaran bekerja di sana lah. Waktu saya teramat bersyukur sangat lah. Ya Allah. Dan saya pergi ke sana dengan USD 200 yang orang pinjam kan. Itu pun pinjam dia orang tu. Pinjam dia orang. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, di sana tu bekerja macam biasalah. Bekerja, dan saya agak struggle lah waktu tu, berjauhan dengan anak bini semua kan. Sebab saya travel seorang. Dan saya tak tahan lama lah kat sana sebab satu isu pergaduhan dengan big boss sana lah, Jepun sana. Okey. Tapi bila saya ambil dia hikmah lah, sebab saya balik ke sini pada Disember 2017 dan saya jatuh sakit Mac 2018, di mana saya koma selama 5 hari. So saya duk imagine lah, kalau saya terkoma di Cambodia, saya tak tahu, saya tak boleh bayangkan. So makin pada saya perjalanan Allah tu cantik lah. Cantik, dia dah susun je cantik dah. Okey, semasa di masa di Vietnam ni tak trade, tak apalah. Di Cambodia tak trade. Memang tumpu dekat kerja lah. Memang saya tumpu kerja untuk saya survive anak bini lah. Okey. Sebab mesti anak-anak sekolah waktu tu kan. Yalah, kita tahulah. Sampai 6 orang kita kalau Alung masa ni maknanya adik-adik dia nak sekolah gitu. Ya. Kan? Alung 22 sekarang. 22. Okey, baik. Teknik belajar, kita pergi ke forex lah Alright. Sekejap lagi nanti kita masuk-masuklah pengalaman sikit. Boleh. Okey. Tak ada masalah. Sekiranya macam saya orang baru, saya ni tak tahu apa-apa pasal forex, tapi selalu saya dengar cerita forex boleh menjana income. So apa pandangan Cimai untuk rakan-rakan kita di luar sana? Okey, macam ni. Pada saya kehidupan 2020 ni dia dah memang agak canggih. Agak canggih. So saya selalu pesan dengan anak-anak saya, kalau you nak belajar, tak ada benda yang menghalang you. Betul. Contohlah, saya tak pandai pasang lampu kan. Saya search je dekat YouTube cara pasang lampu. Dah pandai kan. So jadi apa yang saya boleh nasihatkan pada trader-trader baru sekarang ialah kena mencari. Maksud saya mencari ni, kita buat surface survey dulu. Survey. Yeah. Maksudnya, okey, apa itu forex? Google je lah dulu. Google cari, tanya, tengok apa dia kan. Scroll, spend masa mungkin sehari 2 kan. Dalami benda tu dulu. Dalami maksud saya, kenal dululah surface dia. Oh, ini forex. Kalau sebut forex, ni lah dia benda dia.
Contoh anak-anak saya semua saya dah tekankan asas dulu. So at least kalau dia duduk, orang yang duduk dengan dia sembang-sembang, tiba-tiba dia dengar sebelah, oh Euro USD macam boleh sell kan. So dia tahu dah waktu tu USD strong. Okay. Maksudnya kadar tukaran tu Euro akan keluar banyak untuk dapatkan USD. Tu konsep tu. Okey, jadi yang baru-baru ni pastikan asas tu sangat mustahak. Kenali dulu, tengok, carilah dekat mana-mana platform, dekat channel CTC pun ada. Bagaimana cikgu-cikgu datang kat sini, dia berkongsikan pengalaman dan juga basic untuk anda mengenali perniagaan mata wang asing ni ataupun forex. Benda ni betul. Cuma ada setengah-setengah pihak yang ambil nama forex ini untuk keuntungan peribadi. Cukup amount dia lagi. Amount dia lagi. Ya betul. Dia macam ni lah, pakai logik akal kita tahu di mana lubuknya duit, di situ wujudnya beranaknya scammer lah. Allahu. Geram mesti dibuat. Macam selepas saya buat posting itu hari pasal air rakyat trader Okey. saya rasa orang familiar kot. Air rakyat trader kan. Air rakyat trader. Saya ingat saya dihujani dengan ada 10 orang yang PM saya lah, semua yang dah terkena lah. Allahu. So jadi walaupun dia orang ni tak ada kena-mengena dengan saya, tapi pada saya tanggungjawab saya untuk menyampaikan lah. Sebab ada seorang tu minta pendapat saya. Dia kata orang tu instruct dia untuk buat another deposit untuk withdraw yang sikit apa yang ada dalam tu sekarang. So saya kata jangan bang, ini semua scammer dah. Allah. Boleh pula macam tu nak keluarkan yang profit tu kena keluar modal lagi. Dan jiran saya sendiri, kawan sekolah saya, husband dia pun kena. Allah. So jadi saya rasa minggu lepas tetamu jemputan Flaha, Mr. Flaha, betul? Kalau tak silap ke 2 minggu lepas? 2 minggu lepas. Saya dulu waktu Flaha datang ziarah saya di rumah, saya dengan dia ni macam ada satu chemistry untuk wujudkan untuk buat pemutihan dalam industri ni tu. Alhamdulillah. Kalau ramai orang macam ni, saya seronok betul-betul. Maksud saya pemutihan ni ialah kita bagi benda yang betul, penerangan yang jelas. Jangan tertipu lagi. Dan apa konsep-konsep yang boleh membahayakan diri. Kalau kita tengok Mr. Flaha pun dia fokus pada self trading, betul. So jadi benda-benda yang membahayakan diri macam ni lah, macam pool. Copy trade saya rasa dia satu produk yang bagus. Copy trade dia memang reality. Dia telus. Jadi kita nampak kita kena manage baik betul lah. Betul. Dan kalau untuk pengetahuan, saya rasa ramai yang perasan saya punya posting Fakulti of Forex sebenarnya dah hampir 4 bulan keluarkan produk copy trade dekat Robo Forex. Wow. Dan saya sekarang tengah test drive sistem di GMI. Dengan GMI saya tengah test dia punya sistem. Baik. Ini ni langkah terbaru lah ni. Step terbaru untuk step terbaru FOF lah. Okey, saya layan lagi komen. Manalah tahu kalau ada pertanyaan boleh. Daripada Tok Nujum Efek, tahniah. Daripada Hanif Ibrahim, Kemboja. Tok Nujum Efek, cikgu terbaru saya tu. Cikgu Koko Wawa, sentiasa sihat bang, dia kata dia doakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang ni Nur Azlan, nampak makin berisi dan dah sikit. Dia kata nampak berisi sikit. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki sentiasa buat Cimai dan juga family. Amin. Terima kasih Nur Azlan. Lepas tu dah macam Goris dah menang. Itulah Muhammad Alif Akmal betul lah tu. Dah macam Goris dah menang. Nak keluarkan keuntungan kena bayar dulu. Allahu Akbar. Okey, baik, kita cerita pengalaman pahit dalam trading. Pula, kan setiap orang dia ada beza-beza. Ada orang dia terpaksa habiskan belah-belah ribu ringgit Malaysia lah, $5,000 lah sebagai orang kata fee lah. Macam okey, macam Cimai pula. Cimai rasa yang paling pahit sekali pengalaman dalam trading. So yang macam saya cerita tadi lah, yang pertama saya lost 2,000 di pool tu. Okey. Kemudian saya diperkenalkan pula dengan robot. Okey, robot saya parking 2,000 lagi. 2,000. Satu di Robo, satu di FBS. Okey. So saya tak salahkan broker lah. Okey. Sebab saya sekadar sebut supaya orang tahu yang broker mana yang boleh jalan robot, EA semua kan. And then saya lost situ lagi 2,000.
Kemudian saya pernah bila saya depo pula, so kita berada dalam situasi emosi tau. Memang. So saya nak pesan, ini pengalaman saya yang saya boleh kongsi lah. Dengar. Waktu saya sakit, saya macam rasa diri saya agak tenang. Saya masih sendirian di rumah, walaupun pada waktu tu saya tak ada duit, Okey. tapi saya cuba macam ignorekan benda tu. Dan saya diberi satu akaun oleh seorang sahabat bernilai $1,000. Baik. Dan dia buat negotiation dengan saya. Dia kata kalau you boleh grow di 1,000 ke 1,000, you ambil lah 1,000 tu. Maksudnya saya kena grow daripada $1,000 tu Pergi ke $1,000 ke 2,000 100%. Okey. 100%. Dan 1,000 tu saya withdraw untuk saya ambil. Dan akaun tu dia ambil balik lah. So waktu tu saya trade. Siapalah kawan yang hati mulia tu? Waktu tu saya trade dalam keadaan yang macam saya tak ada concern apa-apa tau. Tekanan tak ada? Tak ada tekanan. Jadi apa yang saya boleh simpulkan, kebanyakan trader sekarang dia selalu trade atas dasar komitmen. Betul lah. Betul So lah. contohnya saya trade hari ni, saya nak dapat $50 sebab saya nak bayar duit Bayar ni. kereta. Okey. Kan? So bila dia loss, dia emosi dia dah start terganggu lah. Weh, gila kau, duit kereta aku tak ada, nak bayar bulan ni. So waktu tu dia mula di-influence dengan benda-benda yang merapu-rapu lah. Okay. Setup tak jadi layer, entry lot gajah, Counting salah. counting salah. Ada setengah orang dia cerita dia trade kat Expo, tapi setengah jam dia dah entry dah, candle belum habis pun. Kan? Betul. Ini benda-benda yang saya cuba sampaikan pada orang. Maksudnya budak-budak yang datang rumah saya, ini yang benda saya nak sampaikan. Oh, bagus. Supaya dia orang tahu. Kan? Kita declare kita letak SL. Kan? Tapi bila market tu, contohlah saya ada setengah orang, dia mungkin dia kata yang belajar SND ke SNR kan. Bila dia trade di Expo, sekali break Expo punya SNR. Okey. Dia akan simpan perasaan apa dalam hati dia. Dia tak kata setup tu tak jadi, dia kata, oh ni nak mencari SNR daily pula. Kan? So jadi dia meletak bahaya tu. dia akan meletakkan satu harapan lagi. Dan tiba-tiba bila daily pula break, dia tak nak cut lagi tu. Dia kata ini nak cari setup, ini nak cari SNR weekly ni, confirm jatuh lepas tu. Kan? Macam market tu dia punya lah. Kan? So jadi bila macam tu, dia akan datang satu benda yang barulah. Kalau aku layer kat sini Kang, dia reverse sikit, confirm break BE. Tapi kalau lah market tu ikut cakap kita kan, saya rasa tak ada orang miskin lah kat dunia ni. Trader yang kaki. Saya pernah ditanya oleh budak-budak yang datang kat rumah lah. Okey. Bang, saya ada belajar bang. Dia kata kalau MA ni cross dengan ni boleh sell. Okey. Kan saya kata tapi ada masa tak jadi bang. Saya cakap kat dia, Dek macam ni Dek. Kalau lah dia cross jadi je, abang tak ngajar kau Dek. Abang duduk sebelah swimming pool, duduk sebelah banglo bang. Duduk relax kan. Silang je jadi kan. So reality, reality benda ni yang kita patut fikir, gunakan akal fikiran yang Allah bagi ni. Betul. Kan? Kenapa mudah ke benda ni? Kalau mudah kenapa jadi macam ni? Kenapa ada orang masih susah? Ada turun jatuh bangun dalam trading ni. So maksudnya perjalanan tu bukan semudah tu. Betul. Sebab ramai sangat di luar sana yang masih belum konsisten. Mungkin betul juga cakap Cimai kata cara kita trading. Kadang-kadang bila ada emosi, kita mengharapkan $50 USD ni akan memberikan kita keuntungan. Memaksa dalam hati tu mesti boleh. Jadi ketenangan dah tak ada lah. Tak ada. Wow. Sebab tu saya sekarang ni kalau perasan, saya nak belajar nikmat memberi pula. Alhamdulillah. Sebab tu saya datang hari ni bawa oleh-oleh. Subhanallah. Sedap pula tu. Kalau ada orang yang biasa follow posting Facebook saya ada seorang Uncle Cina, Mr. Monday saya panggil. Okay. Sebab dia setiap hari Isnin dia akan datang rumah saya, dan saya dah izin dengan dia untuk buka gate saya dan ambil satu tempat barang-barang terbuang tu. Kita orang memang dah kumpul kan, so dia boleh ambil lah. Maksud saya memang hari tu sepanjang BKP kita orang rasa rindu gate kita orang tak terbuka setiap Isnin sebab dia tak keluar kan. Jadi hari ni dia lagi happy lah sebab saya
Bukanlah saya nak memaga diri. Betul lah. Sebab saya nak katakan, saya lalui benda ni. Lebih banyak kita keluar, lebih banyak masuk. So jadi hari ni, pagi tadi dia dapat barang terbuang yang saya kumpulkan. Okey. Dan dia dapat 1 ampau daripada saya. Macam tu lah. So jadi saya tak dapat melihat dengan raut wajah dia, tapi wife saya kata dia, uncle tu happy lah. Uncle Monday saya panggil. Setiap Isnin dia akan datang Akan datang. Dan saya dah bagi dia kebenaran untuk buka pintu gate saya, terus pergi kat tempat yang saya letak barang kumpul. Weh, ni satu lagi tu tahap saya doakan semoga sampai ke tahap beri tu. InsyaAllah, kan? InsyaAllah. Okey, sifu terbaik di pemudahkan segala urusan, Mamu Bagan. Ni pun bagus juga ni cikgu ni. Prato Udi Nugroho. Ni daripada Indonesia lah mantap bagi pengalaman. Thank you daripada Indonesia. Prato juga terima kasih Prato kerana memberikan perhatian kepada CTC. Kita tak kisah kalau ada trader Indonesia, Sulawesi ataupun Riau yang boleh datang ke sini, akan kita interview juga. Tapi yalah, belum ada kesempatan lagi. Yonpit, moga murah rezeki, dipermudahkan segala urusan Abang Cimai. Cucu Pok Leh, mantap bro, bagilah nasihat yang sebenar. Nampak? Okey, ni daripada Koko Wawa ni, dia kata kalau MA cross je boleh profit gila-gila. Akak dah tak yang adab. Okey, baik. Itu dia komen-komen daripada rakan-rakan kita ya. Alhamdulillah. Sebab ini satu lagi sudut perkongsian pengalaman yang bagi saya lain. Saya dah handle 130 kan, lebih kurang macam tu. Satu sudut yang lain pula, bagaimana dia pergi dengan kepandaian, jiwa, ketenangan. Jadi pengalaman-pengalaman ni semua kita rangkumkan ketiga ni. Di penghujung nanti pastinya akan manis lah. Dan manisnya dalam dunia trading sepanjang Cimai Ceburi. Manisnya Manisnya kalau dalam trading saya rasa yang saya rasa manis ialah saya grow yang 100% tadi lah. Walaupun saya rasa mungkin masa tu master-master kat luar sana tu kata kacang lah kan. Tapi tak apalah, pada saya itu saya punya achievement yang saya rasa. Sebab pada waktu tu saya trade yang sangat baik tu. Pada waktu tu saya trade dengan dalam keadaan saya sakit di atas katil apa semua kan. Jadi saya trade dalam keadaan yang macam saya tak fikir apa dah. Apa nak jadi dengan life ni jadilah. So saya pun just trade. Nampak saya dah entry kan. So dah jadi 2,000 saya kata kan. Dan dengan duit lama? Lama jugalah, dalam sebulan lebih kot. Okey. Dan sebab saya ni dididik dengan atuk pemalu. Kita tahu dia memang low risk punya trader. Dia memang didik benda macam tu kan. Bagus tu. Low risk untuk menjadi pegangan kita. Kalau rasa tak boleh pergi, jangan pergi. Relax je. Sebab saya selalu tekankan pada orang supaya memang duit dia duit sendiri. Betul. Kalau dia loss 10,000 pun dia tak kacau saya pun. Cuma saya nak kata nilai 10 tu pada dia apa? Kalau nilai tu sekecil 10% saya, tak apalah, biar pi lah. Tak apalah. Okey. Cuma tapi apa kepuasan yang dia dapat? Kan? Jadi saya selalu tekankan dia macam persepsi sendirilah. Sama ada kita nak low risk ke high risk, saya tak boleh nak ajak. Benda ni melibatkan individu punya perasaan. Yalah, betul. Dan dia punya sendirilah. Jadi pengalaman paling manis saya rasa itulah. Saya grow account tu sendiri dan saya dapat satu ilham yang mengatakan bila jiwa kita tenang, trade kita akan jadi tenang. So jadi saya ambil kesimpulan kat situ lah. Dan sebab tu saya tanya trader-trader yang selalu datang kat rumah saya, adakah apa matlamat asal you sebenarnya, you nak involve dalam this industry? Kalau you kata nak tambah pendapatan apa semua, tak kata salah. Cuma di mana wujud datangnya duit untuk kita start involve dalam industri ni? Kalau kita nak bayar kereta 700 tapi guna 100 untuk kita trade dan baru top up jadi nak growkan jadi 700, dan benda tu salah. Pada saya salah. Kita dah pakai dulu duit yang perlu kita gunakan. Tapi sebab dengan intention kita kata forex ni mudah, dia akan grow, boleh grow.
So aku top up 600 guna duit forex untuk aku bayar kereta. Dia takkan jadinya. Jadi pun saya rasa ingat nasib kot. Nasib-nasib lah. Betul lah. Dalam keadaan tertekan ni, dia mengharapkan kan, dia ambil sikit daripada duit kereta, apa-apa bayaran sekalipun lah. Saya ingat tahu setiap benda yang saya rasa benda tu penting kan. Macam Pelaha kata siap ambil duit anak deposit kan. Tu semua benda-benda yang boleh berlaku dalam industri yang akan berlaku pada orang nanti kan. Jadi kita kena fikir matlamat asal kita, lepas tu apa kepuasan yang kita nak dalam industri ni. Pada saya kepuasan saya bukan diukur dengan income lah, saya rasa. Pada saya lah. Pada orang lain tak terpulang lah. Saya memang nak survive untuk, dengan keadaan mata saya macam ni, saya tak mampu bekerja. Dan waktu tu saya kata, ini yang benda yang aku kena buat something lah dalam industri ni. Dan sebab tu saya pun banyak melibatkan diri dalam EA sekarang. Saya pun ada run EA dengan cikgu saya. Alhamdulillah lah dah sebulan. Saya sekarang ni EA saya run on profit lah. Maksudnya modal saya dah keluar dah. Alhamdulillah. Saya doakan itu yang terbaik. InsyaAllah. Hanif Ibrahim, ini salah seorang trader berbanding trader lain yang banyak membantu orang lain walaupun dia dalam keadaan susah. Salute. Terima kasih Hanif. Terima kasih. Ni kita ada pelakon kita ni. Pak De. Assalamualaikum Pak Su, sahabat trader semua, Encik Cimai. Tenang is good. Betul lah, tenang. Ketenangan ni susah sebenarnya, tapi kalau kita boleh treat dengan tenang, Allahu Akbar. Sesuatu yang indah lah. Saya mungkin boleh mampu bercakap lah. Tapi untuk saya tenang 100% tu mungkin saya juga mengalami situasi yang berbeza Tapi dalam kawalan, kita masih lagi dalam kawalan. Boleh kita kawal kan. Itu yang mustahak. Sebab tu bila tenang nak grow 100% ke 200% ke, tak mustahil. Dan bila saya jatuh dalam keadaan saya kehilangan penglihatan ni, saya masih fikir dia kalau kita belajar, kita pernah baca buku 7 Habits of Very Effective People Dr. Stephen Covey. Dia ada satu term dalam tu, dia kata kita kena besarkan circle of influence kita, bukan circle of concern. Contohlah kalau saya kehilangan 80% penglihatan ni, kalau saya asyik concern, takkan jadi apa. Tak jadi apa. So saya, sebab tu saya mula belajar, saya cari pula teknik yang saya boleh bantu saya dengan keadaan 20% ni. Salah satunya EA. Yang kedua, saya cuba cari trading yang guna indie, walaupun saya tak minat. Tapi saya nampak macam susah lah. Dan sehingga tadi dia ada komen saya lah. Dia ada komen dalam tadi, iaitu Tok Nujo Effect. So dia datang menziarahi saya, kita orang berbual hampir setengah jam. Dan dia berkongsi teknik dia lah, MTF, Multi Time Frame Fibo 50. Dan pada saya tiba-tiba saya nampak saya boleh cuba ni tu, sebab kan mata saya walaupun mata saya macam ni, InsyaAllah lah saya boleh tarik Fibo tu di handphone. Sebab dia hanya menggunakan setting yang very simple. Dan sekarang ni saya gabungkan teknik naked chart yang saya sedia ada dengan MTF 50 Fibo 50 lah. Tok Nujum Effect. Tok Nujum Effect tadi Sebab saya akan cakap, kalau saya belajar, saya cakap saya belajar. Kalau saya explore, saya akan cakap saya explore. Sebab pada saya, kalau saya nak naikkan diri saya sebagai seorang cikgu dengan teknik saya sendiri, senang je. Contohlah, sekarang ada BBMA. Betul. So kalau saya nak jadi cikgu, saya letak BBMA SNR. Saya dah dapat teknik baru lah. Betul? Betul? Betul lah. Jadi pada saya, kalau saya belajar dengan orang tu, saya akan cakap dia guru saya. Dan pada saya, prinsip saya ialah siapa saja yang berkongsi ilmu dengan saya, tak kira sekecil mana sekalipun, dia cikgu saya. Alamak. Okey. Lupa nak silent tadi. Itulah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ini satu yang sangat menarik. Boy, boleh tolong Boy? Boleh? Tak apa. Saya dah silent. Okey. Baik, kita lebih kurang masa ni, itulah kadang-kadang bila jumpa dapat macam laju macam sebabnya bila pengalaman dikongsi, benda tu pula menarik. So kita tak rasa masa tu berlalu. Baik, di penghujung ni sikit nasihat lah untuk para trader di luar sana. Sikit nasihat
Okey, pertama saya nak kongsi macam mana tercetusnya Okey, sebelum tu, mata tu berpunca apa? Okey, mata ni Saya daripada tadi nak jawab. Nak tanya kan. Okey, saya ni dulu seorang yang sangat aktif bersukan. Okey. So bila kita aktif bersukan ni, kita rasa macam kita ni king. Sihat. Dan saya tak pernah buat medical check up. Saya di Sony EMCS tu saya wakil Sony untuk futsal, bowling, badminton. So maksudnya saya kategorikan diri saya ni, kau ni memang kebal gila, macam tu lah. Wow. Dan bila saya collapse 2018, baru saya tahu yang saya ni ada chronic diabetic. Allah. Dan bila saya koma, waktu tu ada satu virus yang dia jarang serang orang, tapi dia serang orang yang kencing manis tak terkawal lah. Even though saya sebenarnya Allah bagi peluang lagi sebenarnya. Sebab waktu saya koma tu doktor dah cakap tipis lah. Tipis. Masa koma 5 hari tu? Ya. Dah semua dah baca Yasin dah. Tapi Alhamdulillah Allah bagi saya peluang, dan saya nak gunakan peluang ni sebaik mungkin lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, jadi saya nak cerita sikit pasal, dah terjawab pasal diabetik lah. Diabetik. Baik. Okay, saya nak cerita macam mana tercetusnya idea Faculty of Forex ni. Tu. Okay, saya sebenarnya ilham ni datang selepas solat subuh. Selepas solat subuh, saya diilhamkan untuk wujudkan satu macam saya kata, tiba-tiba nama ni tercetus lah. So saya buka laptop saya buka Photoshop. Okay. Saya terus design logo ni dalam masa saya ingat dalam sejam 2 kot. Okay. Sebab agak perlahan lah, kan. Dan terus saya post kat Facebook dan dapat feedback yang macam dia kata gempak gila lah logo ni. Kan. So then saya start branding kan. Branding. Dan saya keluar duit forex saya sikit, sebarang keuntungan affiliate saya semua saya kumpul-kumpul. Okay. Dan saya mula design baju. Saya design baju, dan baju tu saya tempel dekat Facebook. Ada pula berminat nak beli. So last month saya ingat saya jual dalam 40 like kot. Wih, Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Saya pun anggap macam ni peluang untuk saya berniaga lah. Dan kemudian saya tekad pula dalam hati saya kata untuk student yang datang belajar kat rumah saya akan bagi gift sekali. Wow. Maksudnya saya nak bagi baju Faculty of Forex lah. Tapi bila benda tu agak rumit sebab dia melibatkan saiz. Betul lah. Dan saya tercetus idea, saya kata saya design cap lah pula, saya kata kan. So saya design lah cap ni. So saya design cap ni untuk student saya akan bagi cap kalau dia orang datang belajar rumah. Maknanya tak payah fikir pasal saiz lah. So apa yang saya nak bagi tips sebenarnya dalam industri ni, sebab kebanyakan kita kena kenal dulu matlamat kita lah dalam this industry. Matlamat. And then yang kedua ialah kita kena tahu apa yang selesa dengan kita. Ada orang dia tengok orang scalping buat duit, dia nak scalping, tapi dia duduk 8-5 dekat office. Betul lah. Kan? Ada setengah orang pula nak jadi swinger tapi duduk sekejap-sekejap buka chat. So kadang-kadang kita tak buat apa yang kita suka. So jadi key point ni adalah sebenarnya kita kena buat benda yang kita suka. Baik. Macam saya suka mengajar. Okay. Dan bila saya mengajar, daripada situ saya dapat ketenangan, dan daripada situ saya dapat benda-benda baru. Sebab bila orang mesej kita, bang, Alhamdulillah, macam tu hari ada seorang budak Rembau, dia dah ada teknik. Okay. Cuma dia macam hilang arah. So saya just kongsikan. Saya bukan saja mengajar basic, saya berkongsikan motivasi diri lah. Baik. Saya tak kata saya power, saya cuma cerita apa pengalaman saya. Dasar pengalaman kongsi dekat dia. Okay. Jadi bila dia kata baru-baru ni dia mesej saya, dia kata, bang, Alhamdulillah bang, saya dah dapat dah apa yang saya cari selama ni. So jadi kita rasa macam Alhamdulillah. Dia cakap, bang, saya nak datang jumpa abang lagi sekali. Dia kata. Saya kata rumah saya sentiasa terbuka untuk sesiapa, kecuali kalau saya pergi hospital. Itu je lah. Besok pun saya ada student seorang daripada Nilai yang nak ke Seremban 2, nak ke rumah. InsyaAllah lah. Teratak Seremban 2 ya? Teratak Forex. Sekarang ni saya dah macam nak padamkan nama tu. Memang saya branding FOF lah. Faculty of Forex. Rebranding baru ni. Okey, baik, matlamat, keselesaan, apa lagi yang kita boleh tambah untuk nasihat buat trader di luar sana ni? Dan ini ayat klise lah orang kata kan. Okay. Saya rasa semua orang tahulah, kita kena jaga disiplin diri kita lah. Sebab kunci dia sebenarnya disiplin.
Kalau kita tahu rule 90-10, Okey. 10 tu sebenarnya hanya teknik je. Sebab tu saya student yang datang kat rumah saya dah ajar semua basic SNR, SND semua dia nak faham. Saya kata kalau kau pergi kat luar sana ada beribu teknik. Betul. So jadi kau pilih lah mana-mana yang sesuai dengan diri. Yang penting basic itu. Permulaan tu basic. Lepas tu kadang-kadang abang trade cara mana bang? Saya kadang-kadang saya tak trade sebab saya terfikir kalau saya mengajar dalam melibatkan benda yang advance, saya takut saya memperkenakan orang sebab saya kemampuan melihat tak ada. Jadi saya aja mengajar yang saya mampu tulis dekat whiteboard. Tu je lah. Tu je lah. Jadi kadang-kadang saya kata you trade dekat candle reversal pun you boleh untung. Betul. So tips dia tu lah saya rasa tadi. Ketenangan diri, disiplin diri tu kunci lah. Kunci. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas sambutan ataupun perhatian anda untuk segmen Inilah Ceritaku. Kalau tak puas, boleh pergi dekat YouTube channel kami, CTC FM. Kalau tak puas sekali lagi, kena pergi teratak FOM. Datang Garden Avenue Seremban 2. Saya sentiasa ada di rumah. Garden Avenue Seremban 2. Baik, dibuat terima kasih kepada Cimai kerana sudi bersama-sama dengan CTC FM berkongsi pengalaman. Alhamdulillah. Dan saya mendoakan semoga terus sihat untuk berkongsi ilmu. InsyaAllah. Okey. Dan kepada anda semua, selepas ini bersama dengan Cikgu Nonem dalam Tanya Dr. Forex. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye. So itulah video penuh segmen Inilah Ceritaku. Semoga ada cerita di dalam tu yang memberi anda manfaat. Okey, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya, Fakulti of Forex. Jaga diri, jaga kesihatan, sila patuhi SOP. Dan duduk diam-diam di rumah sekiranya kita tak ada urusan yang penting di luar sana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.